Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hai. Hari ni kita jumpa lagi di video yang kedua. Okey, di video yang kedua ini cikgu nak kamu semua bawa keluar buku, pen dan juga pensel untuk kamu catat dan juga tulis perkara-perkara penting yang akan kita pelajari di dalam video ini. Okey, di dalam video ini cikgu akan melakonkan 4 situasi berkaitan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, dan cikgu nak kamu semua catatkan dan tulis apakah situasi itu berkaitan tentang apa. Di situlah dia. 4 situasi inilah yang merujuk kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita tengok video tu. Hai. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurhanisa Najwa binti Ahmad Yani. Beberapa minit kemudian. Siapa nama kamu? Nama saya? Nama saya? Apa ya nama? Alamak, saya lupa lah nama saya. Apa ya? Alamak. Kenapa? Bosan lah cikgu ajar ni. Bosannya. Nak main benda lain lah. Nak main ni lah. Bosannya cikgu ajar ni. Aduh, awak tak tahan lah. Boleh lah. Bagi lah. Satu je. Alah, jangan kedekut. Satu je. Aduh, satu je. Kamu semua dah tengok dah kan 4 lakonan cikgu pasal apa? Okey, jadi agak-agaknya pasal apa ya? Sebelum cikgu mulakan pembelajaran, cikgu nak nyatakan 4 perkara penting yang kamu kena dapat di akhir video ini. Seperti biasa, di akhir video ini, cikgu akan pilih seorang pelajar untuk membuat refleksi. Okey, 4 perkara penting yang kamu kena tanya diri kamu sendiri. Kamu dapat tak perkara itu? Okey, yang pertama adalah kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 nama penyakit berkaitan sistem saraf. Okey, yang kedua, kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 keadaan dan juga punca penyakit itu boleh berlaku. Okey, yang ketiga adalah kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan manusia. Okey, yang terakhir iaitu keempat, kamu dapat menyatakan jenis dadah dan juga alkohol serta kesannya jika terlebih digunakan di dalam badan kita. Sebab seperti yang kita tahu, dadah dan alkohol ini banyak digunakan dalam perubatan. Jadi, di akhir video nanti kamu kena tanya, kamu dapat tak 4 perkara penting ini? Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan 12.5 iaitu isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Okey, tadi kamu dah tengok cikgu berlakon 4 situasi tadi kan? Pasal apa ya? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu semua ingat kembali apa yang kita dah belajar dalam sistem saraf. Okey, dalam sistem saraf, kita ada belajar 2 jenis sistem saraf dalam badan manusia kan? Kita ada sistem saraf pusat, kita ada sistem saraf periferi. Kat mana sistem saraf pusat tu? Sistem saraf pusat, dia ada hanya dekat otak dan juga saraf tunjang. Kalau sistem saraf periferi, dia berkaitan dekat keseluruhan badan kecuali otak dan juga saraf
tunjang. Okey, lagi apa lagi kamu belajar pasal sistem saraf? Kamu belajar pasal laluan, sistem saraf, kan? Kamu belajar tindakan luar kawal, tindakan terkawal. Okey, apa tindakan luar kawal tu? Macam degupan jantung. Maksudnya kalau sistem luar kawal, kamu tak boleh kawal benda tu. Jadi, maksudnya adalah degupan jantung lah kan? Kamu tak boleh kawal dia. Kalau sistem terkawal, kamu boleh kawal dia. Contohnya macam kita berlari. Kamu boleh nak pecut banyak ni, laju ni. Kamu boleh tak nak pecut laju ni. Okey, dan kamu juga ada belajar 3 jenis neuron dan juga kamu juga ada belajar pasal penghantaran sinap. Okey, dekat sini inilah dia sambungan yang kamu akan belajar. Kamu akan belajar kalau sistem saraf dalam badan manusia berlaku kekurangan ataupun berlaku masalah di dalam sistem saraf. Apabila berlaku masalah ataupun kekurangan dalam sistem saraf, kita akan dapat beberapa jenis penyakit. Okey, jenis penyakit yang kita akan bincangkan dia adalah ini. Okey, kamu akan belajar 7 jenis penyakit berkaitan sistem saraf. Kamu tengok ni, ada sklerosis berganda, ada Alzheimer, ada Parkinson, ALC, ADHD, epilepsi dan juga cerebrum palsy. Apa tu? Tapi cikgu rasa kamu semua dah familiar dengan perkataan Alzheimer dan juga Parkinson. Cikgu rasa betul tak? Okey, jom kita tengok satu-satu penyebab kenapa keadaan ini boleh berlaku, macam mana penyakit ni boleh berlaku dan juga keadaan seseorang itu menghadapi penyakit ini. Okey, pertama sekali kita akan pergi sklerosis berganda. Okey, punca penyakit ini berlaku disebabkan oleh sistem keimunan dalam badan dia tidak normal, telah menyebabkan sistem keimunan itu menyerang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang. Kamu dah belajar kan? Kita punya otak dan juga saraf tunjang telah disaluti oleh satu cecair ataupun bendalir yang kita panggil salut myelin. Kamu boleh juga tengok yang warna biru ini. Kita dah belajar kan? Okey, maksudnya orang yang dapat penyakit sklerosis berganda ini, bahagian dia punya salut myelin ini telah diserang sebab sistem keimunan dia telah tidak normal. Okey, kesan daripada berlaku serangan dekat salut myelin ini telah menyebabkan penghantaran impuls ke otak telah tidak boleh berlaku. Maksudnya apabila sistem keimunan dia tidak normal, telah menyerang salut myelin, telah menyebabkan dia punya sistem neuron, kita punya neuron dalam badan tak boleh hantar impuls. Sebab apa tak boleh hantar impuls? Cuba kamu tengok sini. Ini adalah neuron yang normal. Tengok, ada salut myelin. Inilah dia, warna kuning ini salut myelin yang normal. Okey, kalau orang yang sakit sklerosis berganda ini, tengok dia macam mana dia punya sistem saraf. Dia punya salut myelin tu. Tengok, salut myelin dia berlubang-lubang. So, cuba kamu bayangkan kalau dia dah berlubang-lubang, impuls saraf ataupun kita punya maklumat dapat hantar tak? Mestilah tak dapat hantar. Itulah dia penyakit sklerosis berganda. Contohnya macam ni lah. Macam kamu tengok wire. Kamu pernah tak tengok wire telefon ke, wire earphone ke yang macam dah rosak. Maksudnya dia punya penebat tu dah terkeluar. Lepas tu dia punya wire tu macam dah tercabut-cabut sikit, dah longgar-longgar sikit. Pernah tengok tak? Kalau kamu charge ataupun kamu letak earphone tu dekat telefon, kamu boleh dengar dengan jelas tak? Tak boleh kan? Mesti dia ada masalah, tak boleh masuk charger ataupun suara tak dapat dikeluarkan dengan jelas. Situasi dia sama macam penyakit sklerosis berganda. Punca berlaku penyakit ini sebab sistem keimunan dia tak normal telah menyerang neuron kita, iaitu bahagian salut myelin. Okey, macam mana keadaan orang yang sakit penyakit ini? Iaitu
orang yang dapat penyakit sklerosis berganda ini, dia akan cepat lesu. Dia punya penglihatan akan kabur dan dia akan rasa lemah pada kaki dan juga kebas. Okey, yang kedua adalah penyakit Alzheimer. Okey, punca penyakit ini disebabkan dia kehilangan keupayaan untuk menguruskan diri kerana dia mudah lupa. Maksudnya, penyakit Alzheimer ini kebanyakannya terjadi kepada golongan berumur yang sudah golongan berumur yang seperti 70-80 tahun ataupun kita panggil bahasa pasar adalah nyanyuk. Maksudnya orang Alzheimer ni, dia ni telah mengalami dekat bahagian neuron dia telah mengalami kemerosotan daya ingatan. Ingat tak bahagian otak yang kawal daya ingatan kita bahagian apa? Bahagian cerebrum. Kan? Kalau cikgu salah, komen dekat bawah YouTube cikgu ni tau. Bahagian pengingatan kita, cara kita nak belajar, semuanya bahagian otak kita iaitu cerebrum. Okey, bagi orang yang berusia, di bahagian otak ni, sistem neuron dia telah mengalami kemerosotan. Disebabkan itu, dia mudah lupa. Jadi, orang yang sakit Alzheimer ini, dia akan lupa, tanda-tanda dia akan lupa menulis, maksudnya dia dah tak kenal huruf dan dia tak boleh membaca dan dia lupa nama family dia. Maksudnya kalau kamu nampak orang yang nyanyuk, dalam bahasa saintifiknya adalah Alzheimer. Okey, yang ni juga adalah penyakit yang kedua. Ini juga kepada orang yang berumur. Okey, kenapa? Okey, keadaan nama penyakit ini adalah Parkinson. Okey, kenapa kita boleh dapat penyakit Parkinson ini? Penyakit Parkinson ni kita boleh dapat sebab kita dah belajar kan, kita ada 3 jenis neuron. Neuron pertama, neuron motor. Neuron kedua, neuron deria. Dan neuron yang ketiga adalah neuron penghubung. Untuk orang yang sakit Parkinson ni, neuron dia yang jenis motor. Motor tu maksudnya pergerakan tau. Maksudnya pergerakan dia nak berlari, dia nak makan, iaitu tangan dan kaki dia. Sistem neuron dia telah sistem neuron motor dia telah mengalami kemerosotan. Jadi, tiba-tiba je, maksudnya macam tiba-tiba dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia rasa macam bahagian muka dia, tangan dia dan kaki dia menggeletar. Maksudnya dia macam menggeletar, macam tu. Itu untuk orang berumur. Maksudnya kalau kamu tengok ada seorang pakcik tua yang berjalan, tiba-tiba kamu nampak tangan dan kaki dia menggeletar, maksudnya pakcik itu mungkin menghadapi penyakit Parkinson. Sebab apa Parkinson ini boleh berlaku? Sebab sistem saraf dia telah mengalami kemerosotan. Saraf apa? Saraf motor. Okey, yang seterusnya, penyakit yang seterusnya adalah penyakit ALS ataupun kita panggil Lou Gehrig ataupun amyotrophic lateral sclerosis. Maksudnya penyakit ni juga penyakit kematian ataupun kemerosotan neuron motor. Maksudnya dia lebih kurang penyakit Parkinson. Tapi macam mana penyakit ini boleh berlaku? Tengok ni, kamu boleh tengok sini. Ini adalah keadaan neuron dia waktu normal. Tengok dia boleh, ini adalah masa kita ataupun masa pergerakan kita. Contohnya kita ambil tangan. Kamu boleh tengok dekat sini. Dekat sini, orang yang sakit ALS ni, dia punya neuron telah terrobek juga. Maksudnya telah rosak. Dia sama macam penyakit sklerosis berganda. Kesan daripada orang yang dapat penyakit ini, dia sukar untuk mengunyah, dia sukar untuk bercakap dan juga berjalan. Sebab dia punya neuron ini juga telah mengalami kemerosotan. Okey, yang seterusnya adalah ADHD ataupun kita panggil dia sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okey, penyakit ini, penyakit kita panggil dia orang hyperaktif lah. Maksudnya, dia ni macam orang yang dapat penyakit ni, dia mudah bosan. Maksudnya, bila dia belajar, dia mudah bosan dan dia nak main permainan lain.
Itu adalah penyakit ADHD. Penyakit ADHD ni merupakan salah satu penyakit dekat otak. Ada salah satu sistem neuron dia telah rosak menyebabkan dia kurang tumpuan. Maksudnya contohlah dia tengah belajar, lepas tu tiba-tiba dia rasa bosannya lah. Lepas tu dia lebih kepada macam hyperactive, dia nak main benda lain. Itu adalah orang yang dapat sakit ADHD. Okey, yang seterusnya autism. Cikgu rasa kamu dah biasa dengar dengan autism. Sekolah kita pun ada kelas PPKI kan, yang orang sakit autism. Okey, orang yang sakit autism ni, dia telah berlaku permasalahan ketika perkembangan saraf dalam otak dia. Maksudnya ketika dia ingin dilahirkan ataupun ketika dia dah dilahirkan, waktu dia kecil hingga ke dia nak menjadi dewasa, perkembangan saraf dia di dalam otak telah berlaku gangguan ataupun masalah. Itu yang menyebabkan penyakit autism ini berlaku. Keadaan autism seperti yang kita biasa tengok, dia sukar untuk bercakap dengan betul. Maksudnya dia sukar nak bertutur dengan betul. Dia tak boleh bercakap dengan betul. Itu adalah orang yang sakit autism. Okey, ini adalah epilepsi. Okey, penyakit epilepsi ni dia seperti orang yang normal, tapi dia jalan-jalan, tiba-tiba kan dia buat macam isyarat pelik. Dia tengah jalan, lepas tu dia macam buat isyarat macam dia macam macam tu. Itu sebenarnya kamu rasa macam tiba-tiba dia tunjuk isyarat pelik-pelik. Kamu kena ingat, orang yang sakit epilepsi ini, kenapa dia tunjuk pergerakan yang pelik-pelik? Sebab dia telah mengalami kekejangan otot. Tanpa sedar, tanpa dia tengah jalan-jalan, lepas tu tiba dia rasa macam macam tu. Itu adalah penyakit epilepsi, di mana keadaan dia telah melakukan aktiviti tidak normal di bahagian tertentu, di bahagian otak, menyebabkan dia telah mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Okey, jadi kamu semua dah tahu dah penyakit epilepsi ni macam mana kan? Okey, jadi kita teruskan kepada penyakit yang seterusnya. Okey, penyakit seterusnya adalah berkaitan lumpuh otak. Kamu pernah tak tengok orang lumpuh otak? Okey, dalam bahasa saintifik dia dipanggil cerebrum palsy. Okey, untuk orang yang sakit cerebrum palsy ni, punca penyakit dia berlaku disebabkan oleh kerosakan otak sebelum ataupun selepas lahir. Maksudnya ketika dalam kandungan ibu dia ataupun dia selepas lahir, di bahagian otak dia memang telah mengalami kerosakan. Sebab seperti yang kamu tahu, bahagian otak dan juga bahagian saraf tunjang kita sangat banyak neuron. Jadi di dalam otak, penyakit bagi seseorang yang dapat penyakit lumpuh otak, dia telah mengalami kerosakan di bahagian otak, di mana bahagian neuron-neuron dia ada yang tidak berfungsi dengan baik ataupun tidak dapat disambungkan dengan baik. Okey, bagi orang yang mengalami penyakit lumpuh otak ini, dia boleh berlaku pada kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun. Okey, keadaan orang yang mengalami penyakit lumpuh otak ini, dia akan kegagalan otot dan keupayaan motor untuk bergerak dan berfungsi dengan sempurna. Maksudnya orang yang sakit lumpuh otak ini, maksudnya dia punya neuron motor ataupun dia punya pergerakan tidak boleh berfungsi dengan baik. Jadi kamu rasa-rasalah kan, kalau dia tak boleh berfungsi, kalau keadaan bahagian otot ataupun pergerakan dia tidak boleh berfungsi dengan baik, dia boleh bercakap dan juga berjalan dengan baik tak? Mestilah tak boleh. So, keadaan orang yang dapat penyakit lumpuh otak ini, keadaan seperti dalam gambar. Dia juga tak boleh bertutur dengan baik tau. Okey, yang seterusnya adalah, ini adalah hasil pembelajaran kamu yang ketiga dan juga 4.
iaitu kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Yang tadi tu, yang 7 penyakit yang kita belajar itu adalah 7 penyakit berkaitan sistem saraf. Maksudnya sistem saraf kita yang ada dekat seluruh badan kita jika mengalami kerosakan ataupun kemerosotan akibat lanjutan usia ataupun ketika lahir atau sebelum lahir, itu yang kita belajar, iaitu 7 nama penyakit tadi. Okey, seperti yang kamu semua tahu, dalam dunia perubatan kita, terutamanya sekali di Malaysia, untuk perubatan mesti kita akan guna dadah dan juga alkohol untuk merawat kita. Tapi kalau kita salah guna ataupun kita banyak sangat guna dadah ataupun alkohol dalam kehidupan kita, akan menyebabkan kesan buruk. Okey, kesan buruk yang paling ketara sekali yang kita akan perolehi adalah ketagihan. Ketagihan yang melampau kalau kita ambil dadah dan alkohol berlebihan. Okey, kamu pernah tengok tak? Tu, gambar yang cikgu tunjuk ni. Ni gambar apa ni? Dan ni gambar apa? Okey, kamu mesti dah biasa dengar pokok ketum kan? Pokok ketum yang kamu yang viral-viral ni orang buat minum untuk dia hayal dan juga dia mabuk. Itu adalah ketum. Ketum ni kalau kamu nak tahu, dia banyak digunakan dalam perubatan seperti macam nak baiki luka ke, macam terseliuh ke, macam luka-luka yang parah. Untuk berhentikan pendarahan itu, kita banyak lekatkan pokok ketum. Dan juga pokok yang kedua yang sering kita guna adalah marijuana. Okey, pokok marijuana ni juga kalau kita blender dia ataupun kita lumat halusnya, dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Contohnya macam kencing manis. Itulah dia tujuan yang baik. Tapi kalau kita salah guna, dia boleh menyebabkan koordinasi dan gerak bala manusia terganggu. Contohnya seperti ketagihan ataupun tak boleh berfikir secara waras. Itu bahayanya kalau kita guna salah ataupun terlebih dos dadah dan alkohol. Okey. Ini adalah hasil pembelajaran yang terakhir, iaitu jenis dadah dan alkohol serta kesannya jika kita menggunakannya dalam kuantiti yang berlebihan. Okey, dadah yang pertama adalah dadah perangsang. Di mana dadah perangsang ini dia lebih kepada keadaan kita. Contohnya kesan baik penggunaan dadah perangsang ini lebih kepada contohnya macam kalau kita murung, kalau kita rasa letih, yang tu kita guna dadah perangsang. Dadah perangsang ni maksudnya dia nak mempercepatkan aktiviti sistem saraf ataupun pergerakan dalam badan kita. Kalau kita terlebih ambil dadah, kesannya dadah perangsang ni kesannya ada dua, iaitu dia akan meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat dan penggunaan secara berlebihan menyebabkan kita terlebih rasa seronok dan juga sistem perangsang ni. Contohlah kita guna, kita ambil dia sebab kita terlalu murung kan. Kita macam rasa rendah diri, lepas tu kita ambil pil perangsang untuk kita rasa lebih yakin diri. Tapi kalau kita terlebih ambil ubat tu, selepas kita ambil ubat tu, kita akan rasa lagi murung, lagi sedih. Sebab kita dah berfikir di luar kawalan. Okey, yang kedua adalah dadah pemenang ataupun dadah penenang. Kita menenangkan diri kita. Contohnya macam kalau kita terlalu sakit, macam kita nak tahan sakit, kita akan guna dadah penenang ni, di mana dia akan menghantar kesan dia kalau kita mengambil terlalu banyak dos, dia akan melambatkan penghantaran impuls dan juga dia akan menenangkan fikiran seseorang. Maksudnya kalau kita terlebih ambil pil penenang ni, kita akan hayal lah dalam dunia sendiri, macam tu. Dan ada juga dadah hayalan. Dadah hayalan ni dia lebih kepada penggunaan berhalusinasi ataupun untuk melegakan kesakitan dan kegelisahan.
sahan. Maksudnya ini untuk macam orang yang terlalu gelisah lah ataupun darah gemuruh, dia bolehlah ambil pil ni. Tapi kalau dadah khayalan ni terlebih guna, dia akan menjadi dunia dia sendirilah. Dia tak dapat berfikir dengan waras. Dia akan, contohnya dadah khayalan ni, dia lebih kepada guna dadah yang kamu nampak tu, orang yang nak beli-beli tu. Macam kalau dia ambil dadah khayalan, dia boleh berhayal, dia boleh dalam dunia dia sendiri. Dan kalau dia tak dapat benda tu, dia boleh melakukan tindakan luar kawal seperti membunuh. Okey, yang keempat adalah dadah narkotik. Cikgu rasa kamu dah biasa. Okey, kalau dadah narkotik ni, dia lebih kepada ubat-ubat di farmasi, ubat-ubat di hospital. Contohnya macam ubat batuk, ubat sesama, ubat tahan sakit. Itu kita panggilnya dadah narkotik. Kalau kita terlebih ambil dadah narkotik ini, dia akan melambatkan juga fungsi normal otak. Maksudnya dia akan melambatkan pemikiran kita. Maksudnya secara keseluruhan ini, penggunaan dadah ini kan untuk mempercepatkan ataupun membantu sistem saraf dalam badan kita melakukan sesuatu aktiviti. Kalau kita ambil terlebih banyak dadah, dia akan menyebabkan kita jadi terbalik. Daripada dia mempercepatkan, dia akan melambatkan kita punya sistem saraf dan juga pemikiran dalam badan, dan juga telah merosakkan pemikiran kita untuk menjadi lebih kepada dunia khayalan kita sendiri. Maksudnya kita tak boleh berfikir dengan baik, kita tak boleh tak boleh berfikir dengan matang kalau kita guna dadah ini terlebih dos dalam badan kita. Macam yang cikgu cerita tu, yang cikgu pernah cerita kan, ada cikgu kan pernah kerja farmasi, cikgu pernah cerita ada orang campurkan ubat batuk dengan pil bergas ataupun ubat batuk dengan air kok. Dia telah membuatkan diri dia khayal, terhuyung hayang, tak boleh berfikir dengan waras. Okey, yang terakhir adalah alkohol. Alkohol ni, kalau kita terlebih minum, seperti biasalah, dia akan, seperti biasa kita dengar dalam berita, ada kemalangan berlaku disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Sebab kalau kita terlebih ambil minuman alkohol, dia akan mengganggu koordinasi, dia akan mengganggu pergerakan dan pemikiran kita menjadi lambat. Sebab impas saraf dihantar lambat ke otak. Itulah dia kesan buruk jika terlebih ambil dadah dan juga pil, dadah dan juga alkohol. Okey, kita dah sampai di penghujung video. Okey, ini adalah soalan cikgu yang kedua. Kamu kena nyatakan apakah nama penyakit ini. Untuk kamu tengok apa nama penyakit ni, kamu boleh tengok di video awal. Okey, disebabkan kita dah di akhir penghujung video, cikgu akan buat kesimpulan ringkas. Okey, video ini berkaitan berkaitan 7 jenis penyakit yang menyebabkan sistem saraf jika mengalami kemerosotan ataupun kegagalan. Dan juga kita juga belajar berbincang jika kita menggunakan dadah dan alkohol berlebihan dalam badan, apa yang akan memberi kesan buruk terhadap badan kita. Yang paling ketara kesan buruk adalah ketagihan yang melampau. Jadi, cikgu nak kamu semua tanya diri kamu sendiri, kamu dapat tak 7 jenis penyakit yang melibatkan sistem saraf, dan juga kamu dapat tak tahu kesan buruk jika
dadah dan alkohol diambil melebihi had sepatutnya di dalam badan kita. Itu yang kita belajar pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah semua, akhirnya kita dah sampai di penghujung video. Okey, siapa kenal benda ni? Ini adalah untuk cikgu buat refleksi. Nombor yang cikgu tunjuk itu nombor yang perlu buat video refleksi. Okey? Okey, jom kita akan cabut undian tu. Okey? Cabut. Tada! Nombor yang dapat adalah nombor nombor yang dapat ni adalah nombor 16. Okey, nombor 16 ini cikgu ambil mengikut nombor kedatangan yang kita ambil setiap pagi tu. Sampai nombor 16 ni dia yang perlu buat video. Durasi video dalam masa 10 atau 20 saat sahaja. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tashfina binti Zamri akan membuat refleksi tentang isu kesihatan berkaitan sistem saraf manusia. Saya akan sebutkan 3 penyakit yang melibatkan sistem saraf, iaitu ADHD, epilepsi dan Parkinson. 2 keadaan penyakit dan punca penyakit itu berlaku. Penyakit ialah Alzheimer yang menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menguruskan diri sendiri. Contohnya terlupa nama sendiri dan ahli keluarga, lupa menulis, lupa membaca. Itu ialah Parkinson yang menyebabkan kemerosotan pada sistem saraf yang mengawal pergerakan dan keseimbangan badan. Contohnya keseluruhan anggota badan seperti kaki, tangan dan rahang tergetar-getar. Kesan buruk jika penyalahgunaan dadah dan alkohol pada badan manusia. Pertama, ia dapat memberi kesan buruk pada kesihatan dan sistem saraf manusia. Kedua, iaitu ketagihan yang keterlaluan. Saya akan sebutkan jenis dadah dan alkohol dan kesannya. Pertama, dadah hayalan, iaitu akan menyebabkan pengguna akan berhalusinasi dan dapat melegakan kesakitan dan kegelisahan. Kedua ialah alkohol. Kesannya dapat mengganggu koordinasi dan pemikiran, dan ia juga dapat melambatkan pemindahan impuls saraf. Dari pendapat saya, kaedah tayangan video dapat memudahkan saya untuk belajar di rumah. Sorry, it's DJ.